Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash di eTution. So, hari ini kita masih dalam bab rangsangan dan gerak falas, bab 1. So, hari ini saya nak sambung part 3, iaitu struktur dan fungsi telinga manusia, dan saya akan terangkan mekanisme pendengaran. Pertama saya nak terangkan satu-satu struktur yang ada di telinga kita, bersama dengan fungsi mereka. Pertama sekali kita ada pina. Pina atau bahasa pasarnya kita panggil cuping telinga. So kalau perasan, pina ni bentuk dia macam piring astro. Macam piring astro. So apa fungsi pina ni? Dia mengumpulkan gelombang bunyi dan dia akan mengarahkan masuk ke dalam ni apa? Ini adalah salur auditory. Lubang telinga tu kita panggil salur auditory. So apa fungsi salur auditory? Dia akan menyalurkan gelombang bunyi kepada gegendang telinga. Macam gendang juga. Macam gendang tahu gendang? Macam itulah. So gegendang telinga ni apa fungsi dia? Gegendang telinga ni dia akan bergetar apabila menerima gelombang bunyi. So daripada tenaga bunyi, dia akan menukarkan gelombang tadi tu kepada tenaga kinetik. Pergerakanlah sebab dia bergetar. Selepas dia dah bergetar, dia akan hantar getaran tu kepada tulang osikel. Apa fungsi tulang osikel ni? Dia akan berlaga antara satu sama lain, untuk memperkuatkan lagi getaran tersebut. Dia akan berlaga satu sama lain untuk memperkuatkan lagi getaran tersebut. Seterusnya kita ada cochlea. Apa fungsi cochlea tadi? Seterusnya kita ada jendela bujur. Jendela bujur. Apa fungsi apa fungsi jendela bujur ni? Jendela bujur ni fungsinya adalah dia akan menghantar getaran tadi kepada cochlea. Dia akan hantar getaran bunyi tadi tu kepada cochlea. Dekat cochlea apa yang terjadi? Cochlea akan menukarkan getaran tadi tu kepada impuls saraf. Dia akan menukarkan tadi. Dia akan tukarkan getaran tadi tu kepada impuls saraf. Dan kita juga ada saraf auditory. Apa fungsi saraf auditory? Saraf auditory ni dia menghantar impuls kepada otak kita. Dia akan hantar impuls saraf tu dekat otak kita. Kita ada dua struktur tambahan lagi dekat telinga yang tak ada kena-mengena pun dengan pendengaran. Pertama kita ada salur separuh bulat. Nampak tak? Salur separuh bulat. Apa fungsi dia? Fungsi salur separuh bulat ni adalah untuk mengawal keseimbangan badan. So fungsi telinga kita selain pendengaran, dia juga mengawal keseimbangan badan kita. Lepas tu kita ada tambahan lagi satu dekat bawah ni, kita panggil tiup
Okey, tiup Eustachio. Okey, tiup Eustachio. Okey, apa fungsi tiup Eustachio ni? Fungsi dia adalah dia akan mengimbangkan tekanan udara yang ada dalam telinga kita. Sebab tu kadang-kadang awak pergi tempat tinggi kan, tiba-tiba awak punya telinga berdengung. Kenapa? Sebab ada perubahan altitude dan telinga awak nak seimbangkan balik tekanan udara supaya tak merosakkan, tak pecahkan degendang telinga awak. Okey, so saya ulang balik. Ini semua adalah struktur dalam telinga manusia. Kita ada pinna ataupun kita panggil sebagai cuping telinga. Kita ada salur auditory, gegendang telinga, tulang osikal, jendela bujur, koklea, saraf auditory. Okey, yang ini semua ada kena mengena dengan mekanisme pendengaran. Okey, yang tak ada kena mengena, dia ada fungsi yang lain seperti salur paruh bulat, dia mengawal keseimbangan badan. Tiup Eustachio, okey, dia mengawal tekanan udara yang ada dalam telinga kita. Okey, nampak? So, saya nak terangkan pula mekanisme pendengaran. Okey, macam mana kita boleh mendengar? Kau bayangkan, contoh awak terdengar bunyi daripada telefon. Okey. Buruknya telefon saya, tak apalah, anggap je lah ni telefon Okey, awak dengar bunyi daripada telefon. Telefon mengeluarkan gelombang bunyi. Okey, apa yang pinna awak buat? Dia akan mengumpulkan gelombang bunyi. Okey, macam piring intro, dia juga mengumpul gelombang. Okey, tapi gelombang siaran lah. Okey, so pinna ni dia akan mengumpul gelombang bunyi dan menyalurkan ke dalam salur auditory. Okey, so dalam salur auditory ni apa jadi? Dia akan menyalurkan gelombang tadi tu kepada gegendang telinga. So, apa gegendang telinga kita buat? Selepas menerima getaran gelombang bunyi, dia akan bergetar. Okey, dia akan bergetar. Jadi tadi tenaga bunyi tadi tu, dia akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Getaran lah, sebab tu tenaga kinetik. Okey, lepas tu dekat tulang osikal ni, apa yang dia buat? Tulang osikal ni dia akan berlaga antara satu sama lain untuk memperkuatkan lagi getaran tersebut. Jendela bujur ni pula dia menyalurkan getaran yang telah dikuatkan tadi kepada koklea. Okey. Nampak? Salur kat sini pergi ke koklea. Apa yang koklea buat? Dia akan menukarkan gelombang bunyi tu menjadi impuls saraf. Okey, so impuls tadi tu akan dihantar ke otak melalui saraf auditory. Okey, itu saja. Senangkan telinga. Okey, awak kena ingat pinna, salur auditory, gegendang telinga, tulang osikal, jendela bujur, koklea dan saraf auditory. Okey, ada dua lagi tambahan dalam telinga kita, salur paruh bulat ni, untuk mengawal keseimbangan badan. Okey, dan tiup Eustachio ni pula untuk mengawal tekanan udara yang ada dalam badan manusia. Okey, dan seterusnya saya akan terangkan pula tentang struktur dan fungsi hidung manusia. Okey, seterusnya saya ingin terangkan struktur dan fungsi hidung manusia. Okey, ini adalah organ dia yang ketiga. Okey, so maafkanlah kalau lukisan saya buruk Okey, so ini adalah struktur. Okey, kerata rentas kita nak tengok apa yang ada dalam struktur hidung kita. Okey, first mestilah ada lubang hidung lah. Lubang hidung ni tempat udara masuk. Lubang hidung. Okey, dekat dalam hidung, dekat sini kita panggil dia rongga hidung. Okey, rongga hidung. Kemudian kita ada reseptor bau.
Okey, dekat atas rongga hidung ada reseptor bau. Dekat reseptor bau ni ada banyak sel-sel yang bau lah, sel-sel bau, okey, sel deria bau. Dekat reseptor bau terdapat banyak sel-sel deria bau dan ada juga mucus di sini. Dan kita juga ada saraf. Okey, ini semua adalah struktur hidung manusia. Okey, saya akan terangkan satu persatu fungsinya. Okey, lubang hidung fungsinya untuk tempat udara masuk. Okey, rongga ni tempat udara jugalah. Okey, untuk reseptor bau, okey, untuk pengetahuan awak, dekat reseptor bau kita ada mucus. Mucus tu macam lendir lah. Okey, apa fungsi mucus tu? Fungsi mucus tu untuk menyerap bakteria, menahan habuk supaya masuk dalam salur pernafasan kita. Selain daripada itu, mucus juga akan menyerap bahan kimia yang ada dekat udara. Kenapa? Okey, bila bahan kimia yang dekat udara dah diserap oleh mucus, okey, dah melarut dalam mucus, barulah kita punya reseptor bau dekat sini boleh menghasilkan impuls. Okey, bila dia dah menghasilkan impuls, baru dia akan hantar ke otak melalui saraf. Okey, senang je untuk hidung, sangat senang. Okey, dia akan hantar ke saraf. Itu sahaja untuk reseptor bau ataupun struktur dan fungsi hidung. Okey, macam mana berlakunya mekanisme bau? Okey, so, bila kita hirup udara, okay, bahan-bahan kimia dalam udara akan melarut ke dalam mucus di reseptor bau. Okay, bila dia dah melarut dalam mucus, okay, barulah bahan kimia tadi, kita punya reseptor bau tu boleh menghasilkan impuls dan menghantar impuls tu ke otak kita. Okey, hai semua. Untuk struktur dan fungsi berikutnya, saya nak terangkan tentang lidah dan juga kulit. Okey, so saya terangkan lidah dahulu lah. Okey, so lidah ni adalah dera rasa kita. So macam mana dera rasa kita berfungsi? Dekat lidah ada banyak tunas rasa. Okey, tunas rasa. Dekat setiap tunas rasa ni ada banyak reseptor rasa. Dekat tunas rasa ni banyak reseptor rasa. Okey, reseptor rasa dia sangat sensitif terhadap bahan kimia yang ada dalam makanan lah. Okey, so dekat kawasan-kawasan yang sensitif, okay, saya dekat lidah kita banyak rasa yang berasa. Contohnya macam pahit, ada manis, ada umami, ada masam, ada masin. Okey, ini semua rasa-rasa major rasa, maksudnya rasa utama yang kita boleh rasa. Daripada itu, lidah kita juga boleh rasa pedas, boleh rasa perih, rasa benda lain lah, payau. Okey, so itu adalah untuk dera rasa. Okey, macam mana berlakunya mekanisme dera rasa ni berlaku? Okey, so kita akan makan. Bila kita makan, kita akan kunyah makanan. Okey, sambil kita kunyah makanan tu, lidah kita akan mengeluarkan air liur. So, air liur tadi, okay, dia sama je fungsi dia macam mucus yang ada dekat hidung tu. So, air liur, okay, dia akan, okay, so bahan kimia yang ada dekat dalam makanan akan terlarut dalam air liur kita. So, dekat situ, reseptor rasa tadi tu akan detect rasa. So, dia akan menghasilkan impuls saraf dan hantar ke otak. Okey, faham? Okey, seterusnya kita ada kulit. Okey, kulit adalah organ dera untuk sentuhan. Okey, untuk pengetahuan awak, kulit adalah organ dera yang paling besar. Kulit ada 3 lapisan. Okey, lapisan epidermis, lapisan dermis dan juga lemak. Okey, epidermis, dermis dan juga
mak. Okey, dekat dalam plate ada 5 jenis reseptor. Okey, dekat dalam plate ada 5 jenis reseptor. Okey. Yang pertama sekali kita ada reseptor sakit. Okey. Ini adalah reseptor sakit. Dia ada berhampiran dengan epidermis. Reseptor pertama adalah reseptor sakit. So, reseptor sakit ni sangat peka terhadap kesakitan. Okey, sebab tu dia ada berkaitan dengan epidermis. Okey, lapisan yang paling atas. Okey, kemudian kita juga ada reseptor sentuh. Maksudnya dia peka terhadap sentuhan yang perlahan. Okey, dia peka terhadap sentuhan yang perlahan. Okey, dekat dalam dermis kita ada reseptor sejuk dan reseptor panas. Ini untuk detect panas dan juga sejuk lah. Untuk dia sangat peka terhadap suhu. Dan dekat lemak kita ada reseptor tekanan. Maksudnya dia peka terhadap sentuhan yang kuat. Dia kena ada sentuhan yang kuat, iaitu reseptor tekanan. Okey. So, macam mana berlakunya mekanisme sentuhan ni? Sama je. Okey. Setiap daripada reseptor ni dia akan peka terhadap sesuatu lah, perubahan rangsangan yang ada dekat sekeliling. So, bila dia dapat rangsangan tu, dia akan menghasilkan impuls. Okey, dia akan hantar ke otak. Mudah sahaja. So, itu sahaja dari saya, Miss Ash, dalam bab struktur dan fungsi. So, jangan lupa ikuti saya dalam banyak lagi video di eTution. Nantikan lebih banyak video daripada